kita ada buat satu format baru itu lebih kepada ni lah pensyarah penyelaras untuk untuk edit the old format of lesson plan tu kepada new format. So saya dan new format tu dia agak kompleks sikit. Dia adalah selari dengan arahan daripada CAD. CAD tu adalah pejabat pembangunan akademik. Pejabat akademik. So dia punya new format tu dia agak kompleks sebab kita kena kira sebab sekarang ni kelas kita adalah dijalankan secara online dan secara online lah mostly secara online, dan tapi bila kita sampai kepada fasa endemik ni kita akan masuk kepada face to face juga tetapi buat masa sekarang ni iaitu untuk minggu pertama dan kedua tu kita akan buat secara online. Sebenarnya bila kita buat Google Meet ni dia dikelaskan sebagai face to face secara online. Bukan fizikal lah maksudnya. So 2 minggu pertama ni kita akan buat secara online tu bagi saya adalah secara Google Meet lah saya secara Google Meet. Mungkin ada pensyarah lain dia buat online tu mungkin dia letak video or whatsoever lah, saya tak pasti yang tu, tapi bagi saya kalau online tu saya masukkan dia adalah saya buat kelas secara dalam talian ni iaitu menggunakan Google Meet So the first 2 weeks ni kita akan go through melalui Google Meet, and then kita sebenarnya masih tunggu perkeliling daripada pihak atasan, pihak pengurusan atasan sama ada macam mana dia punya sama ada kena buat face to face secara fizikal, maksudnya kita buat kelas di bilik-bilik kuliah yang dah ditetapkan, ataupun macam mana, ataupun kita boleh buat secara hybrid, maksudnya half of ada kelas yang kita buat secara Google Meet, ada kelas yang kita buat secara fizikal So kita tu maksudnya pensyarah lah ataupun diri saya sendirilah saya tengah tunggulah apa perkeliling daripada pihak UTHM selepas kita memasuki fasa endemik, tapi most probably saya rasa dia akan lebih pergi kepada face to face lah secara fizikal lah face to face secara fizikal, maksudnya kita akan buat kelas di dalam bilik kuliah, tetapi kita pun nak tahu macam mana SOP lah, sebab SOP kita buat kelas di bilik kuliah ataupun kita menggunakan makmal. Apa yang saya difahamkan sekarang ni, bila saya berkomunikasi dengan pihak makmal untuk khusus environmental chemistry kita akan ada makmal kita akan ada lab. So bila saya berkomunikasi dengan staff di makmal, mereka kata SOP buat masa sekarang ni adalah kapasiti sebanyak 15 orang So kalau 15 orang bermaksud kita satu section ada 23 orang. So saya kena splitkan 2. So bila kita splitkan 2 tu dia memang jadi saya kena susun betul-betul lah sebab kita akan ada 6 ataupun 7 lab 6 atau 7 lab. So kalau kita nak split kepada 2, so bermaksud memang betul-betul pack saya punya masa tu lah saya dan takut juga kita tak cukup masa di situ So that's why saya akan tunggu dululah apa perkeliling dan SOP yang akan dikeluarkan oleh pihak UTHM pihak UTHM. So untuk makmal untuk environmental chemistry ni saya plan untuk buat lab bermula pada minggu ketiga So pada minggu ketiga tu kita dah masuk fasa endemik lah So hopefully dia tak ada restriction untuk total capacity pelajar yang boleh masuk lab So saya harap capacity tu adalah 30 lah capacity tu 30 iaitu the normal capacity yang dibenarkan untuk kita guna makmal lah 30 maksud kalau 30 orang total capacity tu semua pelajar boleh masuk
untuk satu waktu lab tu semua pelajar boleh masuk, so tak perlu split dua. So kita nak uruskan lab tu lebih mudah lah Ada siapa nak tanya? Tak ada Okay. So sekarang ni saya nak discuss dulu tentang perjalanan lah kita punya subjek ni. So nanti yang lesson plan menggunakan new format tu nanti saya akan share dengan awak latest by next week lah latest by next week saya akan letak dalam ni, tetapi the content dalam dalam lesson plan tu kita tak ada ubah lah dia lebih kepada perubahan the format sebab pejabat pembangunan akademik dia nak selaraskan supaya the new format tu dia boleh nampak lah penggunaan masa secara online ke ataupun secara face to face ke, and then macam mana kita handle kelas tu secara online. And then dia adalah sangat penting jugalah, new format tu sangat penting untuk kita, especially staff akademik lah, untuk menjawab apa-apa pertanyaan daripada auditor lah bila auditor datang untuk buat inspection. Okay, so basically untuk saya start dengan environmental chemistry dulu. So basically environmental chemistry ni so biasalah kita ada 3 kredit. So kalau 3 kredit ni kita 3 kredit ni kita ada lab dan juga kita ada lecture. So lecture adalah 2 jam 2 jam setiap minggu. And then untuk laboratory ni kita ada 2 jam jugalah 2 jam setiap minggu. So 2 jam lab ada 2 jam, lecture ada 2 jam, and then kalau you tengok dekat CLO1, CLO2 tu biasalah CLO1 tu lebih kepada knowledge. So kalau awak tengok dekat sini CLO1 dia ada LOD1 ni. Dia ada LOD1, PLO1 and C3. So LOD1, PLO1 saya terangkan dah. CLO tu adalah course learning outcome lah apa yang kita nak capai selepas bila kita untuk kursus ni lah apa yang kita target untuk pelajar capai dalam kursus ni, itu adalah CLO. So kalau PLO1 tu adalah untuk long term punya ni lah learning outcomes So P tu adalah stand for program, L for learning, O for outcome. So PLO ni for program learning outcome. Maksudnya at the end of the program kita nak setiap pelajar akan mencapai lah berapa peratus untuk keseluruhan semua subjek yang diambil lah itu lebih kepada jangka keseluruhan lah itu adalah untuk lebih keseluruhan. So kalau C3 tu adalah level level untuk CL1. So CL1 normally akan pergi kepada knowledge lah knowledge. Sebanyak mana pelajar faham tentang teori ataupun praktikal dalam kursus ni So aras tu adalah aras 3, C3 saya rasa awak pun dah biasa So kalau untuk for diploma holder ni biasanya for diploma student aras tu adalah normally biasanya C3 dan C4 C1, C2 tu dia rendah sangat So biasanya adalah C3 dan C4. So kalau degree tu dia lebih tinggi lah, mungkin C5, C6 lagi tinggi lah Okay, untuk LOD1 ni maksudnya kalau kita tengok lah, saya nak share sikit lah, selalu kita cakap lah CLO, PLO apa benda kan. So sebenarnya kalau awak nampak LOD tu sebenarnya LOD tu adalah L for learning, O for outcome, D for domain. So LOD ni adalah lebih kepada pengkelasan setiap learning outcome yang ditentukan oleh UTHM.
So contohnya kalau awak tengok dekat sini tadi CLO1 kita adalah pergi kepada knowledge and understanding. Maksudnya pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan dan pemahaman. Saya tak boleh nak ni kejap Awak boleh nampak saya, awak tak boleh nampak cursor saya Saya tak boleh nak. Okay. Boleh nampak Tulis satu nampak kecil sikit. Okay, so CL1 for knowledge and understanding. So dia pergi kepada LOD1 lah, dia hanya ada satu LOD saja, iaitu lebih kepada knowledge. And then dia punya PLO tu adalah PLO1 lah di sini. And then bila kita pergi kepada CLO2, kepada sekejap mana saya okay. Kalau kita pergi kepada CLO2, perform laboratory experiment. So memang kita akan ada lab lah untuk ni. And then dia pergi kepada LOD5 dan PLO3. So aras tu tetap sama P3. P for practical lah. So saya terangkan ni supaya awak tahulah apa dia LOD tu LOD dan juga PLO. Itu lebih kepada mapping. Kita nak sebenarnya nanti bila you dah habis diploma bila dah habis SEM semua, sebenarnya setiap pelajar dia akan sepatutnya dia tahulah berapa peratus PLO1 yang dia capai, berapa peratus PLO2, berapa peratus PLO3 dan seterusnya. Sebenarnya pelajar dia boleh pelajar boleh dapatkan info tu lah, dan biasanya sepatutnya ada penerangan lah dari pihak mungkin penasihat akademik lah untuk beritahulah nanti at the end tu berapa pencapaian Tetapi kalau you dah at the end tu you punya CPA pun tinggi, so kita jangkakan memang you punya peratus tu memang semua sangat tinggi lah So apakah dia LOD5 dan PLO3? So LOD5 dan PLO3, so kat sini practical skill kalau awak nampak dekat sini LOD5 tu dia adalah pergi kepada practical skill. So kita akan buat lab kita akan buat lab, so dia pergi kepada practical skill lah dekat sini. And then dia pergi kepada untuk program learning outcomes pada PLO2 PLO2 itu yang lama kita pergi pada PLO3 di sini. Sebab PLO2 ni dah diambil untuk ni tapi saya tak nak awak terlampau fikir sangat lah. Semua saya nak beritahu awak je lah apa yang dimasukkan dengan LOD, apa yang dimasukkan dengan PLO, apa yang dimasukkan dengan CLO. And then seterusnya untuk CLO3. So untuk CLO3 untuk environmental ni dia ada provide awareness and environmental concern to the community. So dia pergi kepada LOD19 dan juga PLO11. So LOD19 tu adalah dia pergi kepada social responsibility. Social responsibility, and dia pergi kepada sepatutnya PLO11 ni, saya silap lah. Saya sekejap okay. Tadi saya cakap apa? Okay, betul lah PLO11 dia pergi pada PLO11. So maksudnya bila dikata CLO3 tu saya nak pergi kepada LOD19 dan dia pergi berkaitan dengan social responsibility, it is something to do dengan macam mana kita assess assignment tu berkaitan dengan social responsibility. Social responsibility. So it's something like macam kalau kita buat kita menganjurkan contoh sebab saya pun fikir juga saya tak nak assignment tu terlampau memberatkan awak sebab awak ada lab, awak ada quiz, awak ada test, awak ada final exam, and then nanti ada lab lagi. So kalau saya buat assignment ni yang agak susah, nanti dia akan ambil masa awak banyak sangat dan dia takut awak tak cukup masa lah So
dimasukkan dengan social responsibility, contohnya lah assignment tu berbentuk macam kalau kita menganjurkan apa-apa program sosial yang berkaitan dengan environmental. Contohnya kalau kita buat penerangan kita datang sekolah and then kita buat penerangan, kita bagi talk lah tentang berkaitan dengan environmental awareness. Ya, mungkin kita kata cara buang sampah yang betul, and then mungkin kita kata jaga kebersihan, macam mana kita uruskan waste, sisa, tu yang dan kita buat kita buat penerangan tu kepada community, kepada social, So itu yang masukkan ni, tetapi untuk SEM ni, sebab sebelum ni kita PKP, so saya tak pretty so apa yang saya buat sebelum ni, mereka buat assignment berbentuk proposal, apa yang setiap kumpulan boleh cadangkan, apa-apa program yang berkaitan dengan social responsibility on environmental awareness kepada community. So itu last year tu saya buat macam tu lah, sebab kita tak boleh nak keluar. So untuk SEM ni saya plan untuk buat assignment yang berbentuk kita bagi information on environmental awareness ni kepada community melalui kalaulah kita tak boleh pergi tapi saya rasa sekarang ni dibolehkan kan dibolehkan lah, nanti saya check lagi sama ada limitation kat situ ataupun tidak lah tetapi saya nak buat assignment yang berbentuk environmental awareness, kesedaran tentang persekitaran, apa-apa isu, apa-apa topik pun berkaitan dengan alam sekitar, dan saya nak share the knowledge ataupun the awareness tu dengan pihak luar, dan pihak luar tu adalah sekolah. Kita ada sekolah angkat sebenarnya, untuk Jabatan Sains kita ada sekolah angkat, dan kita pernah buat program tu SEM lepas so kita akan bagi talk lah, mungkin kita akan bagi talk kepada pelajar berkaitan dengan environmental awareness, kesedaran alam sekitar melalui platform yang itu saya tak pasti lagi sama ada kita akan buat secara online melalui Zoom ataupun Google Meet, ataupun kita datang ke sekolah lah, bergantung lah saya pun tak pasti semua ni macam mana kan, dan bila kita masuk fasa endemik tu kita pun tak clear lah apa perkeliling yang UTHM akan keluarkan so still ada saya tak clear dekat situ, tetapi so assignment tu saya nak buat seperti macam you come out dengan poster macam poster kan poster yang kita boleh tunjuk dekat pelajar lah, maksudnya macam mana kita meningkatkan kesedaran berkaitan dengan alam sekitar. Tetapi the details tu nanti saya bagi kemudian lah itu apa yang ada dalam apa yang saya plan buat masa sekarang lah. So saya rasa kalau you come out dengan poster dalam kumpulan it's not by individu, dalam kumpulan, and then nanti kita present lah poster tu kepada community, kepada pelajar lah. Community tu saya masukkan adalah kepada pelajar sekolah rendah lah, kepada pelajar sekolah rendah yang diorang ni pun very fresh, yang diorang mungkin kita boleh lah kita boleh share lah knowledge yang kita ada tu kepada mereka. So itu saya punya plan buat as at now lah. Ada apa-apa pertanyaan tak?
Bonnie ada pertanyaan, awak wakil pelajar biasa? Bonnie ada apa-apa nak tanya? Daripada saya tak ada pun. Mungkin daripada Clear tak apa kawan-kawan yang yang saya lain cakap ni? ada clear pun, clear. Clear tak? Agak-agak memberatkan you all tak? Saya risau kalau banyak sangat nanti you berat pula. You punya last semester dekat sini kan? Tak ada ya, Bagi saya rasa saya should be okay lah. tak ada masalah pun. Puan, cuma saya nak tahu pasal CL3 Alright, ni alright. melibatkan komuniti ni, kita nak buat macam mana tu Puan? Nak buat program ke macam mana? Maksudnya kita nanti akan ada program lah bawah jabatan. Sebab kita deal dengan community kan. So yang itu pelajar akan handle lah. Macam last semester tu kita ada program macam Science Explorer. Pelajar yang handle tu adalah pelajar 1 DAK. Mereka come out dengan video berkaitan apa-apa projek yang mereka buat something to do macam program STEM macam tu, and then mereka buat kepada pelajar sekolah ni lah, sekolah angkat kita, and then lepas tu kita buat questionnaires, kita tanyalah, kita bagi soalan, quiz, and then nanti kita bagi dia orang juga sagu hati lah, cendah hati untuk mereka lah. Macam tu. Tapi yang last sem tu dia agak ramai pelajar tu adalah lebih kurang 100 orang you just imagine 100 orang pelajar kita nak handle, tapi pelajar 1 DAK semua yang handle benda tu. From the start from the beginning mereka ada kita panggil dekan pusat pengajian diploma, and then the MC and all the AJK tu daripada 1 DAK lah. Tapi saya nampak kita ada experience lah, program tu taklah berat mana sebab saya rasa bagi saya pelajar you all ni ada banyak bakat lah sebenarnya you all ni lebih berbakat lah bila you nak handlekan apa-apa majlis, you nak jadi MC. Saya rasa you all tak ada masalah di situ, lah. Anything to do dengan Internet of Things tu saya rasa awak tak ada masalah pelajar sekarang ni dia lebih mahir lah dalam benda-benda tu. But again nanti saya finalizekan lah sebab saya akan finalizekan apa bentuk assignment tu. Nanti saya akan buat dia punya details dia. Okay. Saya patutnya letak 30 minit untuk environmental so tak apalah saya Okay, so selepas tu kita adalah so antara konten untuk kalau kita kata tentang environmental chemistry. Actually environmental chemistry tu dia adalah berkaitan dengan, dia adalah salah satu cabang dalam environmental science. Kalau kita cerita tentang environmental science ataupun sains persekitaran, it has something to do dengan kita punya udara atmosphere, something to do dengan air, sumber air kita, ataupun hydrosphere, ataupun apa-apa yang berkaitan dengan tanah geosphere, dan juga apa-apa yang berkaitan dengan semua kehidupan di dunia ni lah yang itu kita panggil sebagai biosphere. So nanti so maksudnya dalam environmental chemistry tu kita akan ceritalah cerita tentang apakah yang dimasukkan dengan apakah yang dimasukkan dengan apakah yang dimasukkan, apakah pemahaman yang kita akan tahu berkaitan dengan alam sekitar di dalam keempat-empat kompartmen ni lah, iaitu atmosfer, hydrosphere, geosphere dan juga biosphere. Apa yang berlaku dalam persekitaran, mungkin kalau ada pencemaran, apakah pencemar, macam mana dia berlaku dan sebagainya. Okey, selain daripada tu so nanti kita pergi details lah okey. And then lastly kita ada di hujung ni kita ada fundamentals of green chemistry. So nanti kita tengoklah apa yang dimasukkan dengan green chemistry. Apa kaitannya dengan kita punya environmental ni. So tapi kita tak pergi details kepada green chemistry, mungkin kita pergi kepada the basic of green chemistry, contohnya apa yang dimasukkan dengan green chemistry.
Is there apakah yang dimasukkan dengan any principles, apa-apa prinsip dalam green chemistry ataupun kita panggil dia sebagai kimia hijau lah. And then lastly kita ada lab. So untuk lab ni saya kata tadi kita akan mula pada minggu ketiga, tetapi pada minggu ketiga tu pada hari Ahad 3 hari bulan 4 tu kita bercuti. Kita bercuti 3 hari bulan 4 tu kita bercuti. So nanti maksudnya untuk section 1 tu mungkin ada delay dekat situlah. Saya tak boleh memula pada minggu depan sebab ada masalah kapasiti yang saya masukkan tadi. So saya kena tunggu bulan 4 nantilah. So hopefully bila masuk bulan April nanti, kapasiti tu adalah maksimum yang semua pelajar boleh masuk dan boleh buat praktikal tu secara serentak. So kalau tengok kat sini, praktikal ni saya tuliskan ada lebih kurang 7 lah, 6 lah sebenarnya. 7 ni sebab kita ada briefing on laboratory rules and regulation. So yang ini kita akan buat pada hari Khamis nantilah, hari Khamis nanti. So dia ada safety video on safety and then peraturan menggunakan makmal, peraturan menggunakan makmal. And then apa borang-borang yang kita perlu gunakan sebab sekarang ni kita nak masuk makmal, dia ada prosedur yang kita kena ikut lah. So kita kena isi borang dulu, kita nak guna so kalau untuk PNP ni kita tak perlu mohon tak perlu isi borang untuk mohon guna makmal tetapi kita kena isi borang untuk kita mohon guna peralatan. Contohnya kalau awak tengok dekat sini contohnya kalau kita nak buat eksperimen on pH and color measurement kan contohnya kita nak uji pH dan juga pengukuran color untuk sampel, contoh kat sini adalah sampel river water and wastewater sample. So apakah peralatan yang kita kena guna and then kita kena isi borang and then kita akan beri pada technician pada hari tersebut. Dan permohonan guna alat tu dia adalah by group. By group contohnya kalau contohnya pada hari Ahad ni section 1 ada 23 orang pelajar. So kita akan pecahkan kepada saya nak pecahkan dia kepada 4 orang lah. Satu kumpulan 4 orang. Satu kumpulan tu adalah 4 orang pelajar. So kita akan ada 6 grup lah untuk 23 pelajar tu kita ada 6 kumpulan. So setiap kumpulan akan isi borang mereka nak guna peralatan apa. Contohnya mungkin nak guna beaker ke ataupun nak gunakan glass rod ke atau nak guna filter funnel ke ataupun macam mana. So macam itulah So setiap orang akan isi bermasuk kalau ada 6 kumpulan akan ada 6 borang untuk kita serahkan kepada technician So tetapi yang itu nanti saya akan guide lah So saya akan susun balik untuk lab pertama kita akan buat apa. So apa barang keperluan yang kita nak guna and then nanti awak just isi borang tu berdasarkan kepada peralatan yang saya senaraikan lah. So kemungkinannya pada satu hari makmal tu kita akan rotate maksudnya kalau saya kata hari ni kita nak buat eksperimen on pH and color measurement bukan semua pelajar, bukan semua kumpulan akan buat pengukuran tu So nanti saya akan pecahkan lah mungkin ada kumpulan yang akan buat measurement untuk pH and color. Mungkin ada pelajar yang dia akan buat measurement on turbidity ataupun kekeruhan turbidity test. Ada grup lain yang dia akan buat biological oxygen demand. Ada pelajar yang akan buat chemical oxygen demand dan seterusnya lah. Mungkin ada pelajar, ada grup yang akan buat test suspended solid dan juga ammoniacal nitrogen. So maksudnya dalam satu hari tu kita akan pecahkan
kita akan buat semua eksperimen tetapi kita akan rotate lah. Contohnya kalau grup 1 hari ni kita akan buat PH. So the next lab tu mereka akan buat test lain. And then the next tu dia akan buat test lain, eksperimen lain. So kita akan rotate. Kita tak boleh buat satu hari buat benda yang sama sebab peralatan tak cukup. So satu hari setiap grup akan ada dia punya eksperimen and then kita rotate lah sampai habis. Sampai habis. Okay, untuk laboratory sheet ni saya akan letak dalam author lah saya akan semua letak dalam author. And group pun nanti saya setkan, saya tak buat lagi dalam author tu. And then okay, sebelum kita jalan eksperimen ni sebenarnya saya nak bawa awak pergi masuk lab tu dulu, nak terangkan peralatan tu macam mana, yang mana satu pH meter tu. Kalau nak uji color, alat mana yang kita nak guna. And then macam mana nak buat. Saya nak buat dulu tu pada minggu depan. Pada minggu depan saya nak buat macam lab visit lah. Lab visit maksudnya saya nak terangkan mana satu pH meter, mana satu chemical ni, macam mana nak guna alat tu, macam mana penerangannya. Sebab saya tak nak ambil masa pada waktu hari yang kita buat eksperimen tu, nanti saya tak cukup masa untuk terangkan kepada semua grup. Sebab grup akan buat eksperimen masing-masing. Dan saya yang handle tu, nanti semua orang tanya saya tak takut, saya tak tersusun dah untuk saya terangkan semua benda. And then nanti you pun tak dapat tangkap apa yang saya masukkan. So next week saya nak buat lab tour lah some kind of lab tour yang saya nak terangkan tentang apa peralatan yang digunakan dan macam mana cara prosedur kita nak jalan lah, nak jalan. Mungkin ada some of you yang buat FYP yang mungkin akan buat benda-benda tu lah. So it is macam satu exposure jugalah untuk awak guna alat-alat tu, tahu lebih awal dan awak boleh gunalah di makmal tu. So untuk minggu depan pada hari Ahad, untuk section 1, sebab sekarang ni kita tertakluk kepada kapasiti 15 orang pelajar, 15 orang pelajar. Jadi saya nak split kepada dua lah, 12 orang pelajar masuk pada pukul, kita punya lab pukul berapa hari Ahad tu untuk section 1? Ada jadual tak? Sekejap saya tengok jadual sekejap. Pukul 11 sehingga pukul 1 puan. Okey, pukul 11 hingga pukul 1 maksudnya pukul 11, 12 orang pelajar. And then pukul 12.1 11 orang pelajar sebab 23 kan. So kita bagi dua. Kita bagi dua grup dalam tempoh 2 jam tu. Nanti saya terangkanlah apa alat nak guna, macam mana nak guna. Dan saya mungkin boleh bagi tahu sekali apa peralatan yang nak digunakan dan mungkin saya akan share sekali borang dengan awak yang awak boleh terus tulis. So maksudnya nanti awak boleh jimatkan masa awak lah, so kita settle part tu. So untuk satu lagi lab adalah pada hari Khamis 8.10, betul tak? Section 2, ada wakil section 2 ke kat sini? Selalu Bonnie ni cakap dia section 1, sebelum section 2. Orang ni semua senyap aja. Ada ke tak ada ni? Dengar tak saya cakap ni? Dengar Section 8 sampai 10 puan. Okay, 8.10. So 8.9 satu grup pertama ada 12 orang mungkin dan grup kedua tu ada 11 orang. Mungkin saya akan buat terus grup terus lah. Saya akan buat grup terus. Maksudnya kita go by group. Maksudnya dia akan ada
kita akan ada 6 group So saya akan pergi 3 group pertama, akan masuk the first jam pertama, and then 3 lagi group tu jam kedua, supaya nanti awak boleh terus isi borang tu siap-siap lah apa nak guna, peralatan yang awak nak guna untuk setiap eksperimen. Itu nampak dia kompleks ni sebab kita banyak benda yang kita nak ni lah. Nanti saya susun balik lah Tetapi saya akan letak semua borang, semua tu nanti saya akan letak dalam author lah Saya akan letak dalam author. Nanti awak, nanti saya maklumkan lah. Dia punya bunyi tu nampak macam very kompleks sangat. Saya kena susun betul-betul lah. Okay, mungkin some of parameter ni saya tak tahu awak pernah dengar ke tak pernah dengar, macam biological oxygen demand, chemical oxygen demand ni awak pernah dengar tak? Pernah? Tak pernah Kalau pH ni biasa kan? pH biasa, turbidity mungkin biasa jugalah. Tak biasa Okay, biological oxygen demand. Okay, nanti kita belajarlah apa, nanti saya terangkanlah apa dia. Okay, chemical oxygen demand. Biasanya ini adalah parameter untuk kita tentukan kualiti air. Kualiti air tu it can be fresh water ataupun polluted water ke ataupun waste water, air sisa Biasa mereka akan guna parameter ni untuk menguji air sisa industri. Kita nak tahu kualiti air tu macam mana. Kita nak tahu apa nilai pH, apa nilai turbidity, apa nilai BOD, apa nilai COD, semua itulah And then kita boleh juga guna untuk kita test kepada mungkin contoh air sungai tercemar air sungai tercemar. Nanti kita pun boleh ni lah, kita boleh tentukan lah kualiti dia And then semua untuk sampel ni semua saya dah ada Kita ada wastewater, satu adalah air sisa industri kelapa sawit, and juga kita ada air sisa industri tekstil. So nanti kita akan tentukan lah, mungkin ada group yang buat wastewater, ada group yang buat air sisa daripada kelapa sawit, industri kelapa sawit. Mungkin akan ada group lain, separuh lagi akan buat air sisa industri tekstil ataupun tekstil. Nanti saya tetapkan balik semua saya kena susun atur balik semualah supaya lebih teratur. Okay. So satu lagi makmal ni adalah di makmal teknologi kejuruteraan alam sekitar ataupun MTKAS. Dia di blok, saya tak ingat lah, blok G Nanti saya maklumkan juga Kalau awak ikut jalan the main road kalau masuk THM, the main road biasa saya lalu yang sebelah kiri lah. So saya akan sebelah kiri ikut je, nanti ada satu tulisan G, betul-betul dekat situ. Dekat situlah blok tu, makmal tu. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada, okay. So ini agihan lain untuk persen untuk assessment So sebab kita ada lab, subjek ni kita ada lab, so the final exam tu adalah 40% saja Itu memang regulation yang kita selalu ikut lah Kalau tak ada final kita akan kalau tak ada lab, final tu 40% sebab dia dah tarik persen tu kepada praktikal lebih dekat sinilah dekat bahagian atas ni. Kalau subjek tu tak ada lab, kita akan pergi kepada 50-50 50% final, 50% continuous assessment. Itu yang seperti yang kita selalu ikutlah peraturan tu kita ikutlah. And then so selain daripada final ni kita ada quiz lain, quiz biasa lain. Kita ada quiz, kita ada test, kita ada practical assignment ni, maksudnya practical tu ada lab assignment tu adalah assignment tadilah yang kita kata kita nak buat mungkin environmental awareness tu. So biasanya untuk lab dia adalah 20%, practical lab ni biasanya 20%, and then selebihnya tu adalah assignment lah. Tapi again nanti saya tengok balik benda ni, saya takut nanti ada juga pelajar yang dia
kita akan tengok balik lah ni kita akan tengok balik, tapi basically untuk continuous assessment ni adalah 60%, yang final ni adalah 40%. So maksudnya sebelum final pun awak dah boleh, sebelum awak ambil final sebenarnya awak dah boleh lulus pun 60% ni bukanlah susah sangat awak nak dapat markah kat sini bukan susah lah awak nak dapat markah yang tinggi dekat sini, sebab kalau awak buat betul-betul lah assignment tu saya akan tengok, practical lab tu saya tengoklah pemahaman awak macam mana, and then yang quiz and test ni mungkin awak kena faham lah Quiz and test ni satu lagi saya most probably kita akan buat face to face lah kita akan buat secara bersemuka lah quiz dan test ni. Untuk final saya tak pasti lagi, so kita tengoklah perkedilan UTHM tu macam mana. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada? Tak ada? Okey, tak ada. Saya akan pergi kepada ya. Awak, you all ada kat sini tak semua? Depan. Ada yang belum balik pun. Ada yang belum balik Ramai tak yang belum balik untuk DAU ni? Empat orang 4 orang daripada section mana tu? Saya tak ramai pun. 4 orang daripada section mana? Section 1 lah 4-4 tu. Oh, section 1 ada 2 orang, section 2 ada 2 orang. Betul? Okay. So, kalau macam tu, you akan ada dekat sini bila starting from April lah Lepas diorang ambil muid puan. Ya, betul. Oh, you ada muid. Bila you ada ambil muid bila? Paling cepat, paling lambat yang ambil muid bila? 6 hari bulan 4. 6 hari bulan 4 tu maksudnya dah start tu yang 3, 4. Maksudnya sebelum 6 hari bulan 4 tu memang awak tak balik sini lah Kalau dah balik, tak balik sini lah maksudnya awak akan balik sini selepas 6 hari bulan 4 Tapi kelas, kalau ada kelas face to face macam mana tu? You all prefer untuk physical face to face class ke ataupun physical Google Meet? Sebab masalah tu. Semua setuju tak tetapi kalau untuk lab tu nanti maksudnya yang paling nanti sesiapa yang ada ambil muid tu yang tak balik lagi tu boleh tak tag saya nak susun balik. Mungkin nanti saya nak buat penerangan tu macam mana kan bila nak kena buat tu. And then saya nak start makmal tu bila, sebabnya minggu yang pada bulan 4 tu, awal bulan 4 tu saya nak buat nanti macam ni Kalau misal kata capacity tu boleh full, makmal tu dia kata boleh masuk 30 orang, saya boleh delaykan lagi lab tu lah. Maksudnya instead of saya nak buat week 3, saya boleh delaykan lagi week 4 sebab kita akan ada cukup masa lah, sebab kita tak perlu splitkan student splitkan kepada dua lah, maksudnya kita boleh masuk terus kan. So saya rasa tak ada masalah lah. Cumanya nanti itulah kalau dia tak boleh, kalau kapasiti tu 15 orang saya kena split 2, mungkin nanti kat situ saya kena susun balik lah, sebab kita nak kena susun balik lah kat situ. Tak apalah, nanti saya tengok balik macam mana. Tetapi yang ada muid lambat balik tu tolong beritahu saya lah. Tolong beritahu saya. And then untuk next week, Puan Siti dia nak buat kelas waste management dan saya pun nak buat kelas environmental. Maksudnya awak prefer kepada
Ya, okay. Next week kita pergi lagi Google Meet lah. Saya pun dah keliru dah saya. So next week kita akan pergi kepada Google Meet dulu, secara online dulu. Cumanya untuk penerangan tentang makmal tu seperti yang saya cakap tadi, cuma yang tak boleh balik tu saya akan lambatkan you all lah. Yang lambat balik, yang tak ada lagi, yang tunggu muat tu, nanti saya akan buat hari lain lah yang you dah datang sini. Okey tak macam tu? Okey, Boleh puan, tak boleh. okey. Boleh puan. Tak ada masalah. Boleh tak apalah, kita enjoy. Okey, puan. Ini you all punya Tak ada last masalah. semester kat sini, you kena enjoy je. You jangan stress. Happy je. This semester will be your last semester in UiTM Pagu if you are not continuing lah in degree lah dekat sini. Mungkin lepas ni you akan sambung degree dekat mana-mana kan lepas awak intern nanti. So lepas tu nanti awak akan rindu lah the moment in UiTM Pagu ni lah. So enjoy yourself lah semester ni. So saya pun saya tak nak bagi yang terlampau macam sedih je, tak ada, bukan sedih. Maksudnya saya tak nak lah terlampau saya tak nak terlampau burden student lah. Apa yang kita buat, you just go on lah. Kita just follow je lah apa yang kita boleh buat. Saya tak nak force sangat lah benda tu. It's not good lah kita ni stress-stress Okay, and then untuk waste management. Okay. So untuk waste management ni 2 kredit saja dan dia tak ada lab. So nanti the first part tu nanti Puan Siti akan start dulu and then the second part tu akan saya. Tetapi untuk waste management ni saya nak panggil penceramah daripada luar lah untuk bagi talk. So dia ada slot untuk industrial punya sharing dekat sini. So mungkin satu je lah Untuk environmental tu saya tak panggil sebab saya rasa dah slot dah penuh. You ada assignment lagi nak buat dengan community and then you ada lab kan. So it's quite macam dah pack dekat situ. So untuk waste management ni saya akan panggil lah. Saya plan untuk panggil someone daripada industri untuk share lah how they manage the waste in the industry. So bergantung kepada industri apa yang mereka jalankan. So kita nak tahulah macam mana industri ni dia uruskan waste. Waste tu it can be physical solid waste ataupun physical waste ataupun it can be waste water, air sisa So macam mana mereka uruskan ni. So I think it's a good exposure lah untuk awak untuk awak lah. Nanti awak tahulah sikit kat situ. So untuk waste management ni saya lupa. Untuk attendance, nanti awak isi attendance untuk dua-dua environmental dan juga waste management. So link tu, Google Form tu saya dah letak dalam Otter. Awak nampak tak Saya dah letak dalam Otter. Saya baru letak tadi lah saya dah letak attendance link dalam Otter, nanti awak isilah untuk environmental dan juga untuk waste management So kalau untuk waste management ni CL1 ni for knowledge lah for knowledge biasa, and then for CLO2 ni kita tak ada lab dekat sini So dia pergi kepada LOD5 dan PLO8. So apakah dia LOD5? So LOD5 dan PLO8. So LOD5 dia kata kita saya pergi kepada saya silap lah dekat sini. Nanti saya cek balik So sepatutnya LOD5 ni dia pergi kepada PLO3 lah PLO3 sini. Sebab dia benda baru dia ubah balik yang kita pun rasa agak confused dekat situ. So tadi saya kata, bukan. So dia pergi kepada LOD5 dan PLO3 sebenarnya kat situ dekat sini sebenarnya PLO3. LOD5 dan PL3 sebab kita ikut mapping ni LOD5 dan PL3. So saya kata ni practical skill walaupun kita tak ada lab, saya letak dia di bawah practical skill. So mungkin nanti kita tengok assignment apa yang kita nak buat lah. Untuk CLO3
CLO3 ni dia pergi kepada LOD 18 dan juga PLO 11. LOD 18 ni adalah environment and sustainability. Environment and sustainability. Persekitaran dan juga kelestarian ni. So subjek ni adalah waste management. So saya plan untuk CLO3 ni saya plan untuk awak come out dengan assignment, hasilkan any product from waste, daripada sisa. Hasilkan apa-apa produk daripada sisa lah. It can be sisa apa-apalah ataupun anything related dengan waste management. Ataupun hasilkan apa-apa produk. Yang ni saya dah cakap dengan positif lah, tapi hari tu saya fikir macam agak berat juga, tapi saya nak ringkaskan dia, saya nak simplifykan dia. So saya nanti akan tengok you punya FYP punya tajuk, ada tak ramai tak yang buat on final year project on yang berkaitan dengan environmental ataupun waste. Nanti saya akan tengoklah Macam grup saya, Bonnie dengan Wong ni dia memang buat on yang ada kaitan dengan environmental ni. So saya plan untuk mudahkan sesiapa yang ada tajuk FYP dia adalah berkaitan dengan alam sekitar, alam sekitar, mungkin awak kita boleh jadikan tu sebagai is part of your assignment dalam waste management ni. Tetapi awak kena hasilkan video, video ataupun poster, video lah, saya rasa video. Dan video tu kita nak tunjuklah macam mana you hasilkan produk tu dan apa yang you guna, apa yang you gunakan produk yang hasilkan tu you gunakan untuk apa. Contoh saya just nak bagi contoh saja, macam kumpulan saya, bawah saya iaitu Bonnie dengan Wang, mereka hasilkan aktiviti karbon daripada biomass, and then daripada situ mereka gunakan untuk buat rawatan treatment of wastewater, industrial wastewater, ataupun dengan kata lain bukan, mereka nak gunakan tu untuk methylene blue solution, tetapi is part of environmental jugalah. Methylene blue ni dia ada banyak digunakan dalam industrial textile. So saya nak tunjukkanlah macam mana penghasilan activated carbon ni daripada biomass dan macam mana dia punya application terhadap environmental punya issue. So kita nak rawat lah kalau ada air tercemar dengan methylene blue ke apa, so kita nak tunjuk. Tapi apa yang masukan saya kita nak tunjuk tu, maksudnya Bonnie dengan Wong ni dia kena hasilkan video yang macam lebih kepada you nak share the knowledge, bukannya you present macam you present FYP tu, bukan. Maksudnya you tunjukkan cara nak hasilkan tu dan macam mana you nak gunakan. Itu. So tapi saya nak tengok dulu you all punya FYP punya tajuk, set kumpulan tu macam mana. Kalau banyak yang pergi kepada something to do on environmental tu, saya rasa boleh gunakan terus, tetapi yang tak boleh, yang tak ada, yang tak FYP dia tak berkaitan dengan environmental punya tu, nanti saya fikir macam mana lah you nak come out dengan tu. Mungkin you boleh pergi kepada very simple punya project lah, maksudnya macam mungkin you nak hasilkan apa produk daripada sisa apa, kertas ke apa ke, you nak boleh hasilkan apa. Saya ni orang yang tak kreatif so saya macam tak boleh fikirlah ke situ, saya lebih kepada research je. Tetapi nanti kita akan finalizekan lah
kita akan finalizekan kat situ macam mana you nak come out dengan assignment tu, dengan assignment CLO3 ni. Kat sini. Sebab dia pergi kepada dia pergi kepada environment and sustainability. So maksudnya kita nak tunjuk assignment kita tu yang boleh contribute kepada environment and sustainability. Macam itulah. Again nanti saya akan detailkan lah kita akan detailkan lah benda ni. So nanti you punya projek tu mungkin kita boleh letak dekat CLO3 and then juga CLO2 lah. Nanti saya dengan Positif bincang saya akan detail tu nanti saya akan beri kemudian lah. Saya akan beri kemudian. Okay, so seterusnya ni adalah agihan. Okay, ni adalah, so basically kalau kita kata waste management, dia lebih kepada macam mana kita nak menguruskan sisa. So sisa boleh ada banyak jenis dia ada banyak jenis sisa. It can be physical waste, it can be liquid waste, it can be gas waste. And then waste tu boleh juga diklasifikasikan sebagai industrial waste atau domestic waste ataupun radioactive waste. And then dia ada juga mungkin perkelasan hazardous waste, non-hazardous waste. So dia ada banyak lah. So nanti kita punya discussion tu adalah lebih kepada itulah waste management tu kita nak tengok lah apa classification of waste, macam mana kita nak handle kita nak uruskan waste siapa yang bertanggungjawab untuk menguruskan sisa pepejal di Malaysia ni. And then mungkin kita boleh pergi juga kalau kita ada liquid waste, contohnya kalau waste water di industri macam mana. So semuanya berkaitan dengan itulah nanti kita pergilah chapter by chapter lah tapi so sebab dia 2 kredit mungkin dia tak nampak terlampau pack sangat lah. Mungkin is a general punya ni yang kita nak expose pelajar faham lah tentang macam mana apakah jenis sisa dan macam mana kita uruskan sisa tu. Okay. So untuk assessment tu biasalah kita ada final, kita ada quiz, kita ada test, kita ada projek tadilah assignment kita tak ada lab di sini, that's why 50-50 dekat sini. And tapi saya tak pasti lagi macam mana mereka akan handle final exam ni, sama ada face to face ataupun secara online. So tu yang saya kata tadi, kita tunggulah pengumuman daripada Pekedilin UTHM lah bila kita memasuki fasa endemik ni macam mana prosedur and dia punya SOP. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Cukup dah 1 jam saya cakap. Ada sesiapa nak tanya? Tak ada? Bonnie ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Belum lagi Puan, tengah mencatat. Tengah catat tak payah catat lah masa kelas tengok boleh catat. So nanti apa-apa saya akan letak dalam author lah saya akan maklumkan. So saya akan guna channel WhatsApp tu lah untuk WhatsApp environmental tu lah untuk communicate. Tapi untuk waste tu saya tak pasti Puan Siti nak buat satu lagi grup WhatsApp ke tak, nanti kita tunggu dia lah. Tapi kalau untuk saya akan gunakan yang environmental lah. Apa-apa berkaitan dengan waste dan environmental saya akan guna yang itulah. Saya tak nak ada banyak grup So kalau tak ada nanti awak isi attendance. Okay, so kalau tak ada kita bersurai lah. Terima kasih semua. Puan nak tanya pasal jadual hari Selasa memang waste water waste tu je kan, waste environment. Hari Selasa waste lah, waste management 8-10 kan. Waste management. Okay. Maknanya tak ada hari lain lah untuk waste management ni. Tak ada. Dia dua kredit kuliah 2 jam seminggu. Dia tak ada lab. So hanya hari Selasa 8 hingga 10. Okay. Untuk yang environmental chemistry tu memang 2 hari lah kan. 2 kali dalam 1 minggu. Kelas dia. Environmental chemistry satu saja, yang 2 kali tu lab dia.
Oh, okey. Betul tak? Awak jangan buat betul. saya confuse. Buat ni saya pun dah confuse ni. Saya dah confuse dengan jadual sekarang puan. Okay. Lab environment tu dia pecah dua, that's why nampak 2 hari, tapi untuk kuliah 1 hari saja pada hari Isnin. Oh, kuliah tu Okey. kita gabung session 1 dengan session 2 lah puan. Gabung. Okey. Cuma amali je yang kita pecah kan. Amali tu pecah dua sebab ada restriction tu lah. Dia mesti capacity 30, takut tak cukup alat apa semua kan. Okay. So kalau tak ada kita bersurai lah. Jangan lupa awak isi attendance. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih puan. Terima kasih Puan. Okay. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih puan.